Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka rabbi wa nasta'inuh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan lagi pembacaan kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran, تأليف العلامة المحدث السيد محمد ابن علوي المالكي الحسني رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى. Sebelum itu mari kita sama-sama hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada muallif dan kepada semua ulama-ulama yang telah mengajarkan kita dan yang telah pergi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sahabat-sahabiah, ustaz-ustazah, saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT sekalian. Jadi kita telah sampai pada perbahasan pada siri pengajian atau pembacaan yang sebelum ini. Kita telah mempelajari berkaitan dengan Makkiyah dan Madaniyah atau Makki wal Madani. Jadi pada malam ini kita menyambung insya-Allah pada perbahasan berkaitan dengan awwalu ma nazal. Kalau dalam kitab yang siapa yang ada kitab pada muka surat 15. Awwalu ma nazala. Baik. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi syekhina fid darain amin. Awwalu ma nazala. Jadi Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada permulaan dan ada pengakhirannya. Maka adalah perbahasan berkaitan dengan awwalu ma nazala dan perbahasan tentang akhiru ma nazala merujuk kepada ayat apakah yang turun dahulu dan ayat apakah yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, seperti mana yang kita tahu, Al-Quran yang berada di hadapan kita, mushaf yang berada di hadapan kita pada hari ini tidaklah disusun berdasarkan bilakah ia turun. Tetapi Quran yang berada bersama dengan kita pada hari ini, tertibnya adalah tertib yang disusun oleh Rasulullah, oleh malaikat Jibril yang diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita tahu, malaikat Jibril turun kepada Nabi SAW setiap bulan Ramadan untuk mengajarkan kepada Nabi SAW tentang tertib ataupun susunan Al-Quran seperti mana yang ada pada kita pada hari ini. Sebab itu tertib ataupun susunan Al-Quran yang mengikut ijma' para ulama adalah tauqifi, ialah tidak diambil daripada sahabat, ya, tapi susunan ayat-ayat Al-Quran ialah tauqifi, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perutusan malaikat Jibril diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Tapi apa yang kita pelajari ini ialah berkaitan dengan susunan Al-Quran ataupun peringkat penurunan Al-Quran yang asal kepada Rasulullah SAW. Susunannya tidaklah seperti susunan yang kita ada pada hari ini. Baik. Jadi sebab itu terbatal setengah golongan yang cuba ya, ada kumpulan yang cuba untuk menyusun Al-Quran berdasarkan bilakah ia diturunkan, ya. Jadi sepatutnya Iqra' tu surah yang pertama, Al-Mudaththir surah yang kedua dan sebagainya. Kerana itu adalah susunan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Baik, kita baca kitab ini insya-Allah. Komputer saya stuck sikit sebenarnya. Awwalu ma nazala. Ukhtulifa fi awwali ma nazala min al-Qur'ani ala aqwal.
Jadi ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada khilaf di kalangan para ulama, dan khilaf itu ialah berdasarkan daripada naqal ataupun yang perkara yang riwayat yang disandarkan kepada para sahabat berkaitan dengan ayat apakah yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua pandangan yang masyhur yang menjadi khilaf, dan yang sahihnya, yang tahqiqnya ialah pandangan pertama itu yang benar. Pandangan kedua itu ada kekeliruan, nanti kita akan jelaskan. Jadi khilaf para ulama pada awal ma nazala min al-Quran, al-qaulul awwal wa huwa sahih, ini pendapat yang sahih. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahadha thabitun fi sahihaini wa ghairihima. Jadi hadis ini sabit terdapat dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Sahih Al-Imam Muslim. Ya, dalam kitab yang pertama daripada Sahih Bukhari, kitab Bad'il Wahyi, selepas hadis innamal a'malu binniyat, maka hadis ini ialah hadis yang kedua, ya, selepas hadis innamal a'malu binniyat. Baik, hadis itu fa an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi an-naum. Jadi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kepada kita, sesungguhnya dia berkata, iaitu Aisyah, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi, wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dalam bentuk ar-ru'ya as-salihah, dalam bentuk mimpi yang salih. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan mimpi ini ketika bulan Rabiul Awal, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup umurnya 40 tahun. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan menjadi seorang nabi ketika berumur 40 tahun. Ketika inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mula melihat mimpi-mimpi. Dan mimpi ini adalah perkara yang Nabi lihat, kemudian selepas itu Nabi melihat perkara itu berlaku. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi gambaran tentang apa yang akan berlaku. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat mimpi melainkan perkara itu datang seperti cahaya subuh atau cahaya fajar subuh. Ia bermaksud perkara itu berlaku secara terang. Jadi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah SWT mimpi terhadap apa yang akan berlaku, dan perkara itu berlaku secara terang. Maka perkara itu menyebabkan Nabi SAW berasa ingin mengasingkan diri untuk berkhaluat atau untuk bermunajat, ya, kepada Tuhan yang menciptakannya. Dan pada ketika ini Nabi SAW masih lagi tidak mengenal Tuhan sebagai Allah. Thumma hubbiba ilaihi al-khala', kemudian Nabi diberi kecintaan untuk berkhaluat ataupun bersendirian. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, dan adalah Nabi SAW bersendirian di Gua Hira. Dan Gua Hira ini terdapat berdekatan dengan kota Mekah, lebih kurang 5 km lebih kurang, dan di atas satu bukit, ya, nama bukit itu Jabal Nur, kerana di situlah, ya, lahirnya cahaya Islam, ataupun diberi nama Jabalul Islam, ya, kerana di situlah lahirnya Islam, ya, di atas Jabal Nur, dan di atas itu ada Gua Hira. Mungkin ada setengah pada tuan-puan sahabat-sahabat yang pernah naik ke Gua Hira. Di situlah turunnya wahyu yang pertama. Fa yatahannathu fihi wa huwa ta'abbud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadat di dalam Gua Hira itu dengan cara ibadat yang tersendiri, iaitu bukan cara ibadat yang seperti yang disyariatkan. Al-layali dhawatil adad, ya, beberapa malam. Qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika, sebelum dia meninggalkan ahli keluarganya, dan Nabi SAW berbekal untuk perkara itu. Jadi Nabi SAW balik ke rumah dan bawa bekal, maka Nabi SAW pergi ke Gua Hira dan memberikan bekalnya, bersedekah kepada penduduk di sekitar Gua Hira. Thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha, kemudian selepas dia pergi ke sana, maka dia kembali pula kepada Khadijah dan membawa bekal untuk bertahannuth ataupun beribadat di Gua Hira. Ya, ibadat Nabi SAW ketika ini adalah tafakkur. Jadi Nabi SAW berfikir tentang
alam ataupun berfikir tentang sifat-sifat Tuhan pada alam ini yang mampu difikirkan oleh akal. Ya, tetapi masih belum datang lagi syariat, masih belum datang lagi wahyu kepada Nabi SAW, masih belum datang lagi sifat-sifat Allah secara naqli ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghairi Hira, sehingga datanglah kepada Nabi SAW kebenaran dalam keadaan Nabi SAW berada di Gua Hira. Faja'ahul malaku, maka datanglah kepada Nabi SAW malaikat. Dan malaikat di sini ialah malaikat Jibril. Jibril datang dalam rupa manusia. Dia datang kepada Nabi SAW. Faqala, maka Jibril berkata kepada Nabi SAW, Iqra', bacalah. Qala ma ana biqari', kata Nabi SAW, aku tidak boleh membaca. Ya, ma ana biqari', aku tidak boleh, bukanlah aku seorang yang pembaca. Ya, jadi Nabi SAW ada seorang yang bersifat ummi, bermaksud la yaqra' wa la yaktub. Nabi tidak pandai menulis dan tidak pandai membaca. Jadi umminya Nabi atau sifat kita sebut sebagai buta huruf yang ada pada Nabi SAW adalah satu kemuliaan bagi baginda Nabi SAW. Ya, tapi jika dibandingkan dengan orang lain, ya, bila orang lain buta huruf itu satu kehinaan, tapi bagi Nabi SAW itu satu syaraf, satu kemuliaan. Kerana bagi seorang Nabi, ya, apabila dia buta huruf, bermakna ilmu yang dia peroleh bukan dari pembacaan. Ya, ilmu tu memang daripada malaikat yang menurunkan wahyu kepada Nabi. Qala fa akhadhani fa ghattani. Ya, maka malaikat Jibril mengambil Nabi SAW dan memeluk Nabi SAW dengan sangat erat, ya, dengan sangat kuat. Hatta balagha minnil jahr, sehingga sampai tahap Nabi SAW sangat keletihan. Thumma arsalani, dia gementarnya Nabi SAW. Kemudian arsalani, kemudian Jibril melepaskan Nabi SAW. Faqala iqra', kali kedua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata guru kami Asy-Syaikh Yusri hafizahullah, malaikat Jibril memeluk Nabi SAW adalah untuk mengurangkan perasaan gemetar. Kerana Nabi SAW tidak biasa bertemu dengan malaikat Jibril. Jadi apabila kali pertama bertemu dengan malaikat Jibril, maka Rasulullah SAW gementar. Ya, Rasulullah pada permulaannya Nabi SAW menyangka yang datang kepadanya adalah jin dan syaitan. Maka Nabi SAW gementar. Jadi pelukan Jibril itu ialah untuk menenangkan Nabi SAW. Dan antara sebab, ya, pelukan Nabi SAW itu, pelukan malaikat Jibril itu, kata guru kami Asy-Syaikh Yusri Rushdi, adalah untuk Nabi SAW kuat rohaniahnya. Ya, kerana manusia ini ada basyariah, ada tabak, ada sifat basyariah kemanusiaan, dan ada sifat rohaniah, ada sifat kerohanian. Jadi malaikat Jibril ini roh, ya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran malaikat Jibril diberi nama dengan roh. Jadi kerohanian malaikat Jibril ini sangat tinggi. Maka apabila dipeluk Nabi SAW, maka kerohanian Nabi Muhammad SAW menjadi semakin melebihi kemanusiaannya. Sebab itulah Nabi SAW selepas 3 kali dipeluk, maka Nabi bersedia untuk menerima wahyu yang akan dibacakan kepada Nabi SAW. Thumma arsalani, kemudian malaikat Jibril melepaskan Nabi. Faqala iqra', katanya bacalah. Qala ma ana biqari', kata Nabi SAW, aku tidak boleh membaca. Fa akhadhani fa ghattani thani hatta balagha minni al-jahd. Thumma arsalani faqala iqra', faqala ma ana biqari', itu dia yang sama. Fa akhadhani fa ghattani thalitha. Thumma arsalani faqala, kemudian selepas 3 kali dipeluk Nabi SAW dan dilepaskan, maka barulah Nabi SAW mempunyai kesediaan untuk menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ialah merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima oleh kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah merupakan permulaan yang sangat agung, permulaan yang sangat mulia, dan kerana itu malam ini dinamakan sebagai malam Nuzul Al-Quran. Malam yang berlaku kepada Rasulullah SAW ini, iaitu 17 Ramadan, ini dinamakan sebagai malam Nuzul Al-Quran. Jadi kita pun sekarang ni akan menyambut malam ni, malam 16, esok ialah malam 17 Ramadan, maka kita akan menyambut Nuzul Al-Quran.
Jadi ini cerita yang berlaku pada malam 17 Ramadan. Nabi SAW menerima wahyu yang pertama daripada malaikat Jibril. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, iqra' 'allamal insana ma lam ya'lam. Sedikit saya beri maksud bagi ayat ini. Jadi Allah SWT menyebut iqra', bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan. Jadi alladzi khalaq itu ialah sifat kepada rabbika. Ada satu tafsiran para ulama yang disebutkan oleh guru saya. Ada beberapa orang guru saya yang beri tafsiran yang sama. Antaranya Syekh Usama Al-Azhari, antaranya Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'ith. Dikata iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq itu boleh dibaca alladzi khalaq itu dengan maf'ulun bih, ya, bukan dengan sifat kepada rabbika. Bermaksud bacalah dengan nama Tuhan kamu alladzi khalaqa ataupun makhluqahu. Bacalah dengan nama Tuhan kamu makhluk-makhluknya. Jadi kita perlu, Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu perintah arahan kepada kita untuk membaca makhluk-makhluknya. Jadi itu bermaksud ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni ada dua. Yang pertama ialah ayat kauniyah, yang kedua ialah ayat Quraniyah. Yang dimaksudkan dalam surah ini iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita supaya membaca ayat kauniyah. Ayat kauniyah yang ada pada alam ini. Sebab itu kata iqra' bismi rabbika alladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu, alladzi khalaq. Bacalah makhluk-makhluk Allah. Dan itulah yang dibuat oleh Nabi SAW dalam Gua Hira. Nabi SAW bertafakur sedang membaca alam ini kerana di sebalik alam itu ada Allah. Itulah yang kita belajar dalam ilmu tauhid, iaitu dengan kita menggunakan dalil akli, isbat ala wujudillah, isbat wujudillah bid dalil akli. Itulah maksud iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian khalaqal insana min 'alaq, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia daripada sebuku darah. Iqra' wa rabbukal akram, bacalah dengan dan Tuhan kamu yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi ayat ini sangat mulia, sangat agung kerana ini adalah maksud atau makna yang sangat besar kepada satu tradisi atau budaya ilmu di kalangan umat Islam, iaitu tradisi membaca, tradisi menuntut ilmu, ya, tradisi berusaha, sama ada dengan menggunakan pena ataupun berusaha dengan Allah SWT memberi ilmu kepada kita, mengajarkan apa yang kita tidak tahu sebelum itu. Baik. Al-qawlu tsani. Ada qaul yang kedua berkaitan dengan ayat kedua yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhal muddathir, iaitu ayat ya ayyuhal muddathir. Faqad rawa Syaikhan. Hadis ini juga diriwayatkan daripada Sahih Imam Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Salamah ibn Abdurrahman qala sa'altu Jabir bin Abdullah, ya, daripada Abi Salamah ibn Abdurrahman, dia berkata, aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah seorang sahabat Nabi yang rapat dengan Rasulullah SAW. Jadi seorang, tak silap saya, Abi Salamah ini bukan Abi Salamah yang sahabat, ya, Abi Salamah ini Abi Salamah yang tabi'i, kalau tak silap saya, wallahu a'lam. Ayul Qur'ani unzila qabl, ayat Al-Quran manakah yang turun awal, turun dahulu? Qala ya ayyuhal muddathir. Maka jawab Jabir, seorang sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi, dia berkata ya ayyuhal muddathir. Qultu, maka Abi Salamah bertanya, au iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bukankah ataupun ayat iqra' yang turun dahulu? Qala uhaddithukum ma haddatsana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Jabir, aku berkata kepada kamu apa yang diceritakan, yang diajarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan. Inni jawartu bi Hira. Maka dibawa cerita ataupun kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW kepada beliau. Jadi kata Nabi SAW, inni jawartu bi Hira. Jadi
Nabi SAW menceritakan tentang kisah Nabi SAW juga berada di Gua Hira. Falamma qadaitu jiwari nazaltu fastabtantul wadi. Maka setelah aku habis menunaikan ta'abbud atau tahanus aku di Gua Hira itu, maka aku turun dan aku berada di pertengahan wadi perlembahan. Fanadhartu amami wa khalfi an yamini wa an shimali. Maka aku melihat di hadapan aku, di belakang aku, di sebelah kanan aku, di sebelah kiri aku. Thumma nadhartu ila sama'. Kemudian aku melihat ke langit. Fa idza huwa ya'ni Jibril. Fa idza fujaiyah, maka tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Fa akhadhatni rajfatan, maka dia mengambil aku dengan tiba-tiba. Fa ataitu Khadijah, maka aku terus datang kepada Khadijah. Fa amartuhum fadathiruni, maka aku menyuruh kepada Khadijah supaya menyelimuti aku. Fa anzalallah ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Jadi seolah-olah ini ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinnal ulama'a ajabu an hadha at-ta'arudi bi ajwibatin. Tapi para ulama menjawab tentang pertemuan dua hadis ini dengan beberapa jawapan. Ashharuha anna al-murada bil awwaliyah fi hadits Jabir awwaliyatun makhsusah. Jadi yang pertama sekali ayat yang turun mengikut hadis Jabir ini ialah awal yang makhsusah, awal yang khusus, bukan awal yang mutlaqah. Jadi awal tu ada dua, awal mutlaqah, awaliyah mutlaqah, dan ada awaliyah makhsusah. Awaliyah makhsusah ni banyak, tapi awaliyah mutlaqah tu satu sahaja, yang paling awal. Kalau awaliyah makhsusah bermaksud yang paling awal dalam waktu tertentu atau dalam bab tertentu, dalam jenis tertentu, itu awaliyah makhsusah. Wahya awwaliyatul amri bil inzar. Jadi ayat ya ayyuhal muddathir ialah ayat pertama yang diturunkan yang ada arahan untuk Nabi memberi peringatan. Ai awwalu ma nazala lirisalah, iaitu ayat pertama yang diturunkan ya untuk Nabi SAW menyampaikan wahyu kepada orang lain. Jadi sebab itu para ulama mengatakan, sebahagian mengatakan apabila turunnya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, maka itu petanda Rasulullah SAW menjadi seorang Nabi, tapi masih lagi bukan menjadi seorang Rasul. Ya, jadi Nabi SAW masih lagi tidak mengajarkan wahyu, ya, tidak diperintahkan untuk mengajarkan wahyu kepada orang yang di luar daripada Baitun Nubuwah. Tapi apabila turunnya ya ayyuhal muddathir, maka itu perintah daripada Allah untuk Nabi SAW menyampaikan wahyu kepada orang yang di luar Baitun Nubuwah. Baik, jadi awaliyah ini ialah awaliyatul risalah. Ya ayyuhal muddathir wa awwalu ma nazala lin nubuwah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama yang diturunkan untuk Nabi SAW menjadi seorang Nabi. Wa hadha jawabun jayyidun sadidun. Maka jawapan ini adalah jawapan yang betul dan baik dan tepat. Wa ajaba ba'dhum, dan setengah lagi memberi jawapan bi anna murada Jabir anna suratal muddathir awwalu suratin. Sebahagian lagi menjawab bahawa surah Al-Muddathir ialah awal surah yang nazarat kamilatan, yang turun dengan sempurna. Ini pun awaliyah makhsusah juga. Wa hadha la yu'arid anna Iqra' awwalu ma nazala mutlaqa li'annaha lam tanzil kulluha bal nazala minha sadruha. Jadi kerana Iqra' itu bukan diturunkan dengan penuh, tapi ya ayyuhal muddathir diturunkan dengan nazarat kamilah, ya, satu surah yang penuh. Itu pun ada khilaf, adakah muddathir diturunkan dengan penuh atau tidak. Baik. Al-qawlu tsalis, ada juga ya, pendapat yang ketiga tentang awwalu ma nazala minal Quran, tapi secara tahqiqnya semua ini ialah awwalu ma nazala dengan awaliyah makhsusah, bukan awaliyah mutlaqah. Al-qawlu tsalis anna awwal ma nazala al-Fatihah, ini awaliyah makhsusah kerana dia awal surah yang lengkap diturunkan ialah surah Al-Fatihah. Al-qawlu rabi anna awwal ma nazala bismillahirrahmanirrahim. Wa hunalika aqwalun ukhra fi awwal ma nazala wa kullu dhalika la yathbutu min nahiyati sanad. Jadi ada banyak lagi
qaul-qaul yang lain tentang awwalu ma nazal minal Quran, tetapi tidak disebutkan di sini kerana ada masalah dari sudut sanadnya tidak sabit. Wa in sahha fayuta'awwalu bi anna ma'na awwala bi anna ma'na awwali ma nazala ala hadfi min, ay min awwali ma nazala. Kalaupun semua qaul-qaul itu ialah qaul yang sahih, maka ditakwilkan. Ini Imam Syed Muhammad memberikan cara untuk kita memahami. Jadi kalau kita jumpa riwayat yang mengatakan awwalu ma nazala minal Quran ayat sekian-sekian selain ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka perlu ditakdirkan perkataan min, iaitu maksudnya daripada ayat yang awal diturunkan. Maksud daripada jumlah ayat yang awal diturunkan tu banyak, tapi yang paling awal sekali ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik. Jadi di sini disenaraikan beberapa ayat yang diturunkan, yang awal diturunkan dalam bab tertentu, dalam jenis tertentu, di tempat tertentu dan sebagainya. Awwalu ma nazala bi Makkah. Ayat pertama yang turun di Makkah ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian awwalu ma nazala bil Madinah, suratul Baqarah, wa qila wailul lil mutaffifin. Ya, ayat pertama atau surah pertama yang diturunkan di Madinah ialah surah Al-Baqarah, dan dikatakan surah wailul lil mutaffifin kerana wailul lil mutaffifin tu khilaf. Ada setengah ulama kata wailul lil mutaffifin ialah ayat yang terakhir atau surah yang terakhir diturunkan di Mekah. Dari sebahagian ulama yang mengatakan wailul lil mutaffifin ialah surah pertama yang diturunkan di Madinah. Kalau tak silap saya, kebanyakan para ulama mengatakan wailul lil mutaffifin adalah surah pertama yang diturunkan di Madinah, kerana ia surah itu menegur tentang sifat orang Yahudi yang berjual beli mengurangkan timbangan. Jadi ayat pertama, surah pertama yang diturunkan di Madinah ialah surah yang berkaitan dengan ekonomi, dengan penyusunan ekonomi dalam masyarakat. Sebab itu wailul lil mutaffifin sesuai untuk diturunkan di Madinah. Itu sebahagian pendapat para ulama. Baik, awwalu ma nazala fil qital. Surah pertama yang diturunkan atau ayat pertama yang diturunkan dalam peperangan ialah udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Kemudian awwalu ma nazala fi sya'nil khamri. Ayat pertama yang diturunkan dalam isu berkaitan dengan arak, iaitu ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Baik. Kemudian awwalu suratin unzilat fiha sajdatun, iaitu surah An-Najm, diturunkan di Mekah ketika sahabat Nabi berhijrah ke Habsyah. Jadi turunkan ayat wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Rawahul Bukhari. Kemudian seterusnya awwalu ma nazala fil at'imah bi Makkah, ayat pertama yang diturunkan dalam isu ataupun dalam tajuk berkaitan dengan pemakanan ialah ayat kullu ajidu fima uhiya ilayya muharraman illa ayat ini saya lupa dah. Kena wabil Madinah innama harrama alaikumul maitata wad dama wal lahmal khinzir, tak silap saya surah Al-Maidah. Jadi ini ialah awaliyah makhsusah. Kemudian kita tengok kepada ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiru ma nazala ikhtalafa al-ulama'u fi dhalika ala aqwal ashharuha. Jadi juga para ulama berkhilaf pada apakah ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuma saya ringkaskan, ada dua ayat. Yang pertama ialah ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Jadi kebanyakan para ulama mengatakan itu adalah ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ia turun 9 hari sebelum daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ayat yang lain iaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Hajjatul Wada'. Dan Hajjatul Wada' tidak berlaku sebelum daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dua ayat yang kebiasaannya para ulama mengatakan itu ayat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, antara pendapat yang mengatakan ayat terakhir turun anna akhira ma nazala qauluhu ta'ala yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah, rawahu Syaikhan. Jadi ini adalah ayat yang terakhir dalam surah An-Nisa. Maka ini adalah pendapat yang tidak masyhur. Kemudian waqala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akhiru ayatin nazalat ayatul riba, rawahul Bukhari, wa hiya qauluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba.
Ini pendapat Ibn Abbas. Dan sebenarnya ayat riba ini ialah ayat yang sebelum ayat yang kita bacakan tadi, iaitu ayat di bawah ni, wa qala aidan akhiru ayatin nazalat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa qala Sa'id ibn al-Musayyib akhiru ayatin nazalat ayatud dain. Nah, jadi ayatud dain ini selepas ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Qala Suyuti wa huwa mursalun sahihul isnad. ويمكن الجمع بين القول الثاني وما بعده بأنها نزلت كلها دفعة واحدة كترتيبها في المصحف. Jadi mungkin kita boleh himpunkan qaul yang kedua sehingga qaul yang keempat ini, iaitu qaul yang kedua ialah ayat terakhir diturunkan ayat riba, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Tak silap saya ayat 280 dalam surah Al-Baqarah. Kemudian pendapat yang ketiga, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, yakni ayat 281 dalam surah Al-Baqarah. Kemudian ayat yang seterusnya ialah ayat ayatud dain. Ayatud dain ni ayat yang 283 ke? Tak silap saya, sekejap saya tengok. Ayat 282 silap, 282. Kalau wattaqu tadi ayat 281, betul? Kemudian ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharuni ayat 278 278. Jadi macam mana cara nak himpunkan ke semua qaul yang muta'aridah itu? Maka kita boleh himpunkan aqwal itu, kita kata seperti mana yang disebutkan oleh Al-Allamah Sayyid Muhammad, bi annaha nazalat kulluha daf'atan wahidah. Jadi semua surah itu, semua pendapat itu bermaksud semua ayat itu turun sekaligus. Katartibiha fil mushaf, seperti tertibnya seperti kita sebut ni 278, 281, 282. Fayasduqu ala kullin minha, maka benarlah semua pendapat itu, annaha akhiru ma nazala, kerana semua ayat itu turun sekaligus. Wa hina idzin yuta'awwal al-qawl al-awwal bi annahu akhiru ma nazala fi sya'nil fara'id wal ahkam. Adapun pendapat yang pertama tadi, yastaftunaka, ini ialah ayat yang terakhir yang diturunkan dalam isu yang tertentu, ya. Jadi dia akhiriyah makhsusah juga, iaitu yang berkaitan dengan faraid wal ahkam. Ma'rifatu sababin nuzul, insya-Allah kita akan sambung tentang sababun nuzul pada siri yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.